Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembang santai bersama Cikgu Nanis. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Apa khabar murid-murid? Apa khabar ibu bapa? Dan apa khabar guru-guru sekalian? Hari ini saya akan berkongsi satu pengalaman yang pernah saya buat dan ia sangat membantu saya semasa saya mengajar dahulu, iaitu satu proses pembelajaran dan juga pengukuhan kepada murid-murid, iaitu tarsiah. Apa dia tarsiah? Sebelum kita teruskan, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku dan bukalah simpulan dari lidahku supaya mereka faham ucapanku. Baiklah anak-anak, ibu bapa, tujuan video ini adalah untuk memberi kaedah alternatif pentaksiran untuk pembelajaran kepada murid dengan memberi latihan secara hands-on ataupun menggunakan aktiviti. Yang kedua, memberi idea kepada guru dan ibu bapa dalam menyediakan pembelajaran yang interaktif kepada murid. Yang ketiga, memberi peluang murid mengulang kaji dalam suasana yang menyeronokkan. Yang keempat, PDPR luar talian yang boleh disediakan sama ada oleh ibu bapa, guru-guru, adik-beradik dan kepada semua golongan murid. Baik, itu dia objektif perkongsian kita pada kali ini, iaitu tarsiah. Baik, apa dia tarsiah? Mungkin sebahagian guru-guru biasa mendengar perkataan tarsiah, tetapi mungkin ibu bapa ada yang pertama kali mendengar apa dia tarsiah. Jadi inilah saya tunjukkan beberapa contoh. Tarsiah ni ialah satu bentuk permainan macam juga tanggram, tetapi kita boleh download daripada komputer. Baik, kalau tuan-tuan lihat ini daripada internet kita boleh dapat ni lambang dia ni tarsiah, formula tarsiah. Baik, di sini kita lihat ada pelbagai bentuk puzzle atau tarsiah seperti segi empat, bulatan, segitiga dan macam-macam lagi. Yang mana kita perlu mengguntingnya. Kemudian murid-murid atau anak-anak dia akan menyambung semula untuk memadankan antara soalan dan juga jawapan. Okey, di sini kita tengok contoh tarsiah. Ada berbagai bentuk soalan. Pilih sahaja bentuk yang tuan-tuan dan puan-puan kehendaki. Kemudian klik OK di sini. Jadi akan terbentuklah soalan dan juga jawapan. Baik, dari mana datang soalan ini? Kitalah yang akan menaipnya, mencari soalan, menyediakan jawapan dan memasukkan dalam aplikasi ini. Kemudian akan terbentuklah begini rupanya. Yang mana kalau kita lihat dari ni mata pelajaran bahasa Melayu, contohnya kumbang. Jadi jawapan dia apa? Ekor. Okay. Jadi kat sini dia adalah di mana soalan dengan jawapan ni dia memang berada berdekatan secara automatik. Jadi cikgu-cikgu nanti kena potonglah bentuk ini, ibu bapa potong bentuk ini, kemudian berikan kepada anak-anak untuk mereka memikirkan, mencari jawapan, kemudian menyambungkan soalan dan juga jawapan. Okey. Ini adalah contoh tarsiah matematik yang telah saya sediakan, yang telah saya gunakan kepada anak-anak murid saya. Kalau kita lihat, ini contohnya, saya bacakan soalan ini
tukarkan pukul 2.45 petang kepada sistem 24 jam. Jadi murid-murid, anak-anak tadi mereka akan mencari jawapan mana yang menjawab kepada soalan ini. Kalau ikut ni yang sebelum dipotong ini, jawapannya memang berada di bawah. Tapi bila dia dah potong, mereka akan mengalami kesukaran sedikit lah, cabaran sedikit bagaimana nak mencari atau memadankan soalan dengan jawapan. Kemudian saya print dalam kertas yang berwarna-warni, bukan apa, untuk menarik minat saja dan berikan kepada sama ada secara individu, secara berpasangan ataupun secara berkumpulan. Baik, ini ialah proses di mana murid-murid memilih, mencari jawapan dan kemudian mencantumkan semula sehingga terbentuklah kejadian asalnya, iaitu bulatan. Okey, ini adalah beberapa contoh. Murid-murid sedang mengira jawapan, kemudian mencari jawapannya di mana dan memadankan. Okey, selain daripada program ataupun soalan yang kita buat melalui Tarsia. Okey, seandainya ibu bapa mempunyai masalah, tidak ada peralatan komputer, printer tidak ada, okey, boleh juga. Ini saya tunjukkan contoh yang telah saya buat betul-betul secara manual tanpa menggunakan peralatan. Yang penting saya hendak mewujudkan perasaan seronok dalam kalangan murid-murid, anak-anak, untuk mereka bersaing sesama diri mereka, sesama kawan ataupun dalam kumpulan. Baik, macam ini sangat simple. Saya cuma gunting soalan yang dah ada jawapan, saya tampal dalam kertas A4, kemudian saya letakkan soalan ini dalam keadaan yang tidak tersusun. Jadi murid-murid dalam kumpulan mereka mencari jawapan, memadankan sehingga terbentuklah terbentuklah gambar. Maaf, ada. Okey, sehingga terbentuklah gambar yang lengkap. Baik. Ini ialah contoh bagaimana aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan. Mereka ada yang mencari jawapan, ada yang memadankan soalan. Okey, kita buat satu perlawanan dalam masa yang berapa minit saja kita sediakan untuk setiap kumpulan. Jadi di sini kita boleh nampak 4K tu ada tak mereka berkolaboratif sesama kawan-kawan, ada tak mereka berkomunikasi sesama kawan-kawan. Ada tak unsur-unsur kreatif dekat sini? Kreatif maknanya mereka nak menulis soalan ke, nak congak ke, pembahagian ahli-ahli dalam kumpulan tu ke, dan juga kritis, kritis ni biasanya saya akan serap selepas susunan gambar tu tersusun, nanti adalah murid-murid yang akan menyoal supaya mereka menguraikan jawapan-jawapan atau aktiviti di sebalik permainan ini. Mereka menceritakan semula pengalaman. Itu mereka berfikir secara kreatif dan kritis, dan juga nilai kita nampak kat sini nilai semangat bekerjasama tu setakat mana. Ada ke sleeping partner dekat sini, yang apa kata orang tu, menumpang saja. Adakah semuanya memainkan peranan? Siapakah yang bertindak sebagai ketua? Adakah pembahagian kerja sama rata? Pelbagailah yang boleh kita dapati daripada aktiviti ini. Baik, contoh di sebelah ni pula ialah yang ini ialah Tangram, dia lebih kurang juga permainan dengan Tarsia. Tetapi dia lain sedikit. Ini dia berbentuknya macam-macam. Yang ni saya pasti guru-guru dah biasa dengan benda-benda ini, Tarsia dan juga Tangram. Tak apalah, kita cuma refresh baliklah, imbas balik. Mungkin ada guru-guru yang baru pertama kali melihat Tarsia ini. Baik, seterusnya ini contoh pelaksanaan di mana murid saya bersila je, santai je, tuan-tuan perempuan, santai saja. Mereka tidak ada tekanan, cuma mencari jawapan dan juga memadankan untuk melengkapkan satu tugasan tersebut. Malahan bapa-bapa, ibu-ibu pun boleh bantu apabila anak-anak itu
ketandusan idea. Ya? Sebab kita ada jangka masa yang tertentu untuk mereka menyiapkan tugasan. Jadi dari sini secara tak langsung dapat memberi ruang kepada ibu bapa untuk terlibat, ya, melibatkan diri secara langsung kepada anak-anak juga sebagai sokongan moral kepada mereka. Ya. Baik, seterusnya selepas sesi permainan, biasanya saya akan meletakkan sticky note untuk murid-murid saya mencatat apakah perasaan mereka. Ya, apakah dapatan mereka tentang aktiviti yang dijalankan? Adakah mereka gembira? Adakah mereka tak faham? Adakah mereka bosan? Itu terpulang kepada mereka kerana sticky note ni tidak ada nama. Ya, mereka hanya mencatat saja bagaimana perasaan mereka. Dan saya dapati program ini, ya, kalau tuan-tuan nampak tulisan dia, ya, saya bacakan sedikit. Saya sangat seronok dan gembira kerana dapat belajar matematik bersama Cikgu Rosnani. Nampak? Ya, Alhamdulillah. Jadi, semua kata-kata yang ada di sini sebenarnya adalah rasa gembira mereka terhadap permainan yang dilakukan. Ya. Jadi, mereka tidaklah kata matematik ni bosan dengan number saja. Tetapi kita selitkan number juga tetapi dalam permainan. Baiklah. Itu saja. Sangat simple, sangat ringkas perkongsian saya kali ini. Saya harap ia memberi manfaat kepada semua yang menonton. Baiklah anak-anak. Selamat belajar daripada Cikgu Nanis. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.